sekali lagi punya bendera memberi kepercayaan kepada kami. Ya, tahun depan mungkin sudah pensiun saya nih. Oke, terimalah sebuah lagu Punan yang berjudul Meju Baleuko. Oke, tepuk tangan untuk kami. Tomo go male
okay, yang ditentangkan oleh Mr. Joseph, yang merupakan artis kebanggaan masyarakat Punan. Terima kasih Mr. Joseph, yang masyarakat Punan dan Tetau dan kepulangan perwira-perwira kaum Punan dan Tetau sewaktu mereka pulang dari medan peperangan. Namun pada masa kini persembahan kesud ini dibuat untuk menandakan bermulanya perayaan Lamai Bungan ataupun perayaan selepas menuai padi, meraihkan kemenangan atas keberhasilan dalam usaha sepanjang tahun dalam mengusahakan tanaman padi. Ianya dilakukan berjalan seiring ruai rumah panjang selepas siapnya kerja-kerja meraut buluh yang dijadikan sebagai buluh kesud. Maka setiap penduduk diwajibkan untuk sama-sama menyertai acara kesud ini untuk mereka sama-sama menunjukkan bermulalah perayaan pada tahun tersebut. Jadi untuk birthday dia. Biar
dipersembahkan oleh masyarakat Punan dan juga masyarakat Tetau semasa dan sepanjang perayaan Lamai Bungan ataupun perayaan Pesawit. Okey, dipersembahkan dan ditarikan ke setiap penjuru rumah panjang, terutamanya sepanjang ruai rumah panjang dari bahagian hulu ke hilir, meniti sepanjang ruai rumah panjang. Okey, keseragaman dalam tari dan rentak kaki yang ditunjukkan dalam tarian Sue melambangkan kesatuan dan kerjasama yang begitu kuat dan erat dalam masyarakat kaum Punan dan Tetau. Jadi pada malam ini kita akan dipersembahkan dengan dua kumpulan tarian Sue, yaitu tarian Sue masyarakat Punan dan diikuti dengan tarian Sue masyarakat Tetau. Jadi dipersilakan kumpulan tarian Sue.
Masyarakat tahu kalau tadi kita dah pun
Okey, jadi lipas di office saja. Sebab office artinya tak tahu Tuan Kelvin yang masih lagi setia sama kita. Okey, Pada tak tahu, ya? Kamu kalian akan mudik ke Kakus nih untuk menghantar gerian. merupakan persembahan adik belian ataupun adik berian masyarakat Punan dan Tetau. Jadi jarang-jarang kita tengok kalau anda tidak pergi ke rumah panjang masyarakat Punan dan juga masyarakat Tetau, anda tidak akan dapat menyaksikan adik belian ini. Okey, baik. Penghantaran adik belian ataupun berian ataupun ada yang menyebutnya gerian adalah satu adat budaya yang sangat-sangat penting dalam melengkapi syarat dan adat budaya masyarakat Punan dan Tetau dalam ikatan perkahwinan. Okey, tuan-tuan, puan-puan serta hadirin untuk memperkukuhkan ikatan perkahwinan di antara lelaki dan perempuan yang berkahwin bersama kaum masyarakat Punan dan Tetau sendiri ataupun berkahwin dengan kaum-kaum yang lain. Adat ini merupakan suatu langkah yang akan dibuat turun-temurun dalam masyarakat Punan dan Tetau sebagai wadah pelengkap sesuatu institusi perkahwinan supaya tidak mudah diberikan perempuan masyarakat Punan dan Tetau sebelum berkahwin haruslah rela untuk memenuhi semua adat ini, kerana ini merupakan suatu syarat wajib memenuhi syarat dan kemestian untuk mengahwini wanita kaum Punan dan Tetau.
Apa yang baru saja kita saksikan tadi di atas pentas merupakan ketibaan rombongan lelaki. Jadi turut diiringi juga tadi dengan lagu tradisional masyarakat Punan. Okey. Jadi untuk meneruskan adat kita pada malam ini, kita nak menjemput ketua rombongan. Saya nak mempersilakan ketua rombongan untuk tanpa kita berikan sedikit masa untuk mereka bersedia terlebih dahulu. Untuk menyusun segala barang-barangan yang dibawakan oleh rombongan pihak lelaki tadi. Sama-sama kita saksikan di atas pentas ketika ini rombongan lelaki dah pun berada di atas pentas bersama-sama dengan rombongan perempuan untuk mencari di manakah pengantin perempuan kita pada malam ini. Di manakah pengantin kita bersembunyi? Okey. Silakan ketua rombongan pihak lelaki. Bab kejari dah boleh ya. Ya. Itu dia pasangan pengantin kita, sehingga bergaya cantik rupawan. Okey, jadi kita teruskan adat-adat yang dirangkumi dalam adat-adat belian ataupun berian akan saya sebut di sini dan akan ditunjukkan satu persatu di atas pentas nanti. Kita mulakan dengan adat yang pertama, diberi nama adat pula ataupun pemali. Adat pula ataupun pemali ini berbentuk mata wang tunai tidak kurang dari RM15 sebagai pemali untuk anak kecil yang ada di dalam keluarga perempuan. Ini adat yang pertama. Baik, seterusnya untuk adat yang kedua, adat Kou Toleng. Adat Kou Toleng berbentuk barang tembaga ataupun wang tunai yang berjumlah tidak kurang RM300 untuk golongan wanita, golongan panyin, dan golongan biasa tidak kurang RM500. Untuk wanita keturunan Marin, adat ini sebagai pemali untuk menghargai wanita tersebut tidak pernah berkahwin dengan lelaki lain. Jika wanita yang dikahwini sudah berstatus janda, adat ini akan dikecualikan. Itu adat yang kedua, adat Kou Toleng. Kita teruskan dengan adat yang ketiga, kad enyang. Jika seseorang lelaki ingin mengahwini seseorang wanita Punan ataupun Tetau dan berhasrat untuk mengambil wanita tersebut sebagai isteri dan membawanya kembali ke pangkuan keluarga lelaki, maka adat ini akan dikenakan sebagai melengkapkan adat wanita itu dibawa dan seterusnya berkahwin ataupun mengivan ataupun muai. Mengikut suaminya. Adat ini dikira
dengan uang tunai berjumlah RM500. Itu adat akad diniang. Baik, seterusnya adat yang keempat yaitu adat cengkeram. Adat ini merupakan perjanjian ikatan perkahwinan antara kedua belah pihak lelaki dan perempuan. Okey, jika pihak lelaki terlebih dahulu menceraikan isterinya yang berbangsa Punan dan Tetau, wang ini akan dikira hangus. Dan jikalau pihak perempuan yang terlebih dahulu menceraikan suaminya, maka pihak wanita mesti membayar balik wang cengkeram tersebut. Dan jumlah wang yang disebut sebagai adat cengkeram ini tidak boleh kurang dari RM500. Baik, untuk adat yang seterusnya, adat yang kelima yaitu adat kepilih. Adat kepilih. Adat kepilih merupakan satu adat yang diberi oleh pihak lelaki kepada pihak perempuan yang berupa sebuah alat tembaga bercampur dengan barang-barang emas. Pemberian daripada pihak lelaki kepada pihak perempuan yang bertujuan kalau perempuan tadi sudah masuk ke bilik suaminya, maka dia diberikan adat kepilih yang melayakkan si perempuan menganggap bilik suaminya sudah seperti biliknya sendiri. Dan tanpa segan silu, si perempuan boleh saja menggunakan harta benda dalam bilik keluarga suaminya seperti harta dan barang beliau sendiri. Itu yang dikenali sebagai adat kepilih. Adat selilit. Adat selilit. Adat selilit merupakan adat apabila isteri tadi sudah mengandung dan pihak lelaki diwajibkan memberi adat selilit ini. Merupakan beberapa helai kain emas atau kain songket yang berharga untuk dijadikan sebagai pelindung kepada perut perempuan tadi yang sedang mengandung. Okey, itu dia adat selilit. Lekap beteang. Adat lekap beteang. Adat lekap beteang merupakan satu adat yang apabila adik berkahwin dulu daripada abang atau kakaknya, si keluarga lelaki dan adiknya mesti memberi adat lekap beteang berupa sebuah barang yang berharga antara cincin dan mata wang untuk melayakkan si adik berkahwin terlebih dahulu daripada abang atau kakaknya. Ataupun kita selalu dengar adat langkah bendol. Yang kurang macam ya, langkah bendol. Atau kira abangnya lah, sebab adiknya kahwin dulu, abangnya menerima adat lekap beteang. Okey, yang seterusnya adat kano. Adat kano. Okey, adat kano merupakan barang keperluan seperti barangan alat dapur, pinggan mangkuk dan dapur gas ya dan sebagainya untuk memulakan kehidupan berkeluarga yang diberikan oleh keluarga sama ada lelaki atau perempuan yang mengivan ataupun nguai tadi. Ini bertujuan supaya lelaki dan perempuan yang nguai tadi ataupun mengivan tadi mempunyai barang-barang sendiri tanpa mengharapkan barang-barang sebelah keluarga suami ataupun isterinya. Okey, diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak lelaki.
Okey, adat utama disebut belian atau berian. Adat belian atau berian merupakan adat yang paling utama dalam penghantaran adat berian dalam perkahwinan masyarakat Punan dan Tetau dan merupakan kemuncak dari segala adat-adat perkahwinan dalam masyarakat Punan dan Tetau. Okey, barang-barang yang diperlukan dalam adat belian atau pemberian ini adalah seperti satu ataupun dua biji tawak tembaga, okey, sebagai kepala. Barang-barang tembaga jenis yang lain untuk menambah nilai belian tadi mengikut kemampuan pihak lelaki. Seterusnya beberapa helai kain songket yang berharga dan beberapa helai kain biasa mengikut kemampuan pihak lelaki. Seterusnya apa sahaja barang-barang mengikut keperluan ataupun kemampuan pihak lelaki. Dan juga mata wang ringgit, okey, berapa sahaja mengikut kemampuan pihak lelaki dan keluarganya. Dipersilakan. Sebagai makluman semua, barang-barang ini termasuk wang tunai kebiasaannya dikumpul terlebih dahulu daripada semua keluarga, sahabat dan sesiapa sahaja yang mahu membantu pihak lelaki. Jika pihak lelaki mempunyai ramai sahabat dan keluarga yang membantu, maka bertambah ringanlah pihak lelaki mengisi hantaran belian ataupun berian ini. Perjanjian yang termaktub dalam adat belian atau berian ini dengan janji dan perjanjian pasangan yang berkahwin tidak digalakkan bercerai sama sekali. Jika lelaki menceraikan isterinya, maka adat belian ini dikira percuma dan hangus. Maka apabila isterinya menceraikan suaminya, maka pihak isteri harus membayar balik ke semua jumlah adat berian utama tadi. Tujuan perjanjian ini tak lain dan bukan sebagai langkah untuk tidak memandang ringan ke atas institusi perkahwinan dalam masyarakat Punan dan juga Tetau. Dan satu lagi di sini adat paku tuvu. Adat paku tuvu ini merupakan satu adat yang terpaksa dan perlu dibuat apabila kaum keluarga seperti bapa, ibu atau keluarga terdekat si perempuan tadi meninggal dunia dan pihak lelaki belum memberi adat berian, maka terpaksalah pihak lelaki dengan serta-merta semasa kematian tersebut untuk mengumpul adat paku tuvu tersebut sebagai bertujuan untuk memberi bahagian kepada keluarga yang meninggal dunia. Okey, barang-barang yang diberikan seperti barang tembaga, kain dan mata wang mengikut kemampuan pihak lelaki dan pada masa itu, okey, dan barang-barang ini akan dicatip dan apabila masa pihak lelaki menghantar berian ini di kemudian hari, barang ini jumlahnya akan dikira menambah barang belian yang diberikan semasa penghantaran adat belian itu nanti. Okey. Ya, jadi semua adat dah pun diselesaikan, jadi rasanya dah sah lah. Sah. Okey, itu dia. Kita bawakan gambarannya bagaimana adat perkahwinan masyarakat Punan dan juga masyarakat Tetau. Okey, tadi kita pun sama-sama saksikan bagaimana adat yang dilakukan. Okey, adat pula, adat Ko'uh Toleng, adat Akad Eniang, adat Cengkeram, adat Kepili, adat Selilit, adat Dekap Beteng, adat belian ataupun berian utama dan juga adat paku tuvu.
Jadi selepas selesainya sesi adat ini, apa tunggu lagi? Kita akan berami. Rami yang sar ke kaki. Sedua yang sudah sah jadi lelaki ini. Okey, itu dia. Sama-sama kita tebak jari sebagai persembahan adat dalam perkawinan masyarakat Punan dan juga Tetau. Terima kasih kepada semua. Okey, dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk. Terima kasih semua. Jadi bagaimana adat masyarakat Punan dan juga masyarakat Tetau dalam acara atau majlis perkahwinan.
kita balap penari tetau punan tahu angkat itu betul ya kita malam tahu. Oke, DJ Arbi petau deki petasan. Mau dia seluruh berkapanya di subuh mereka patuh lawa kerja seluruh kopatina maupun gelap semua digelar wajahnya bato ini semalam itu beli mau cukup jaga jangan balik tadi nano itu mori tapi lo menat dia yang teman nama mungkin yang teman nama nanti lagunya, lagu doa, tegap mata, nanti mulut, ada guna, jodoh percaya, wahiyangan batu terkena, semua hina sementara, mau butuh-butuhkan semua digelar semalam itu mulai mau cukup jaga jangan balik taina hobi temori sampai lo menat kerja yang teman nama puji yang teman nama tidak elaknya serando elomuri Oke, terima kasih semua ibu-ibu, bapak-bapak semua.
Sehingga kita berjumpa lagi di tahun 2020.